dapatkan pemeriksaan kesihatan anda hari ini. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Platform Sains Terbuka Malaysia atau MOSP dilancarkan semalam bagi merapatkan jurang antara penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan serta meningkatkan lagi keupayaan inovasi negara. Jurusurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dalam ucapan beliau semasa pelancaran berkata, menerusi MOSP, Malaysia akan dapat menyegerakan penyelesaian dan mempercepatkan penyelesaian walaupun dengan sedikit penyelidikan dan pembangunan sumber manusia. Cik Puan Besar Khalidah Bustama menegaskan bahawa tiada alasan untuk membenarkan keganasan fizikal atau mental terhadap kanak-kanak. Sehubungan itu, isteri Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim itu bertitah, jenayah tersebut harus ditangani menerusi segala kaedah mengikut undang-undang serta penguasaan yang telah ditetapkan. Menerusi hantaran di laman Facebook, Cik Puan Besar Khalidah bertitah, sebagai komuniti yang prihatin, masyarakat perlu bersama-sama melindungi kanak-kanak daripada sebarang bentuk penderaan dan memberikan mereka masa depan yang lebih baik dan cerah. Kementerian Dalam Negeri KDN menarik balik rayuan berhubung keputusan Mahkamah Tinggi berkaitan permohonan semakan kehakiman wanita dari Sarawak, Jill Island Lawrence Bill adalah kerana ia melibatkan isu pentadbiran, iaitu rampasan bahan penerbitan dan bukannya penggunaan kalimah Allah oleh masyarakat bukan Islam di Malaysia. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan bahawa sewaktu proses permohonan rayuan sedang berjalan, pihak KDN turut memperhalusi keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur itu pada 10 Mac 2021 yang mendapati terdapat percanggahan antara keputusan yang dibuat oleh Kabinet pada 19 Mei 1986 dan arahan pentadbiran yang kemudiannya dikeluarkan oleh pihak KDN pada 5 Disember 1986. Status sistem kesihatan negara dalam berdepan cuaca panas ketika ini masih lagi terkawal. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata setakat 15 Mei lalu, pihak Kementerian Kesihatan KKM merekodkan 15 kes kumulatif berkaitan cuaca panas dan bilangan kematian masih kekal hanya 1 kes. Beliau mengulas kenyataan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bahawa kerajaan belum berhasrat untuk mengisytiharkan darurat ekoran fenomena El Nino yang dihadapi oleh negara ketika ini. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Hentikan penyebaran kandungan berbau insultan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Kapsul Masa. Pada tanggal 14 Mei dalam tahun 1949, Rang Undang-Undang Majlis Agama telah dibaca buat pertama kali pada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor di Johor Bahru. Rang undang-undang ini diberi nama Undang-Undang Majlis Agama tahun 1949. Pembentangan rang undang-undang ini telah dilakukan oleh Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri Johor. Rang undang-undang ini dibuat bertujuan untuk membantu dan menasihatkan Duli Yang Maha Mulia Sultan mengenai semua perkara
yang berkaitan dengan faedah dan juga kemajuan di dalam agama Islam. Perkara-perkara yang terkandung di dalam rang undang-undang ini antara lain termasuklah Sultan dibenarkan untuk mengatur kerja-kerja majlis dan menjalankan kehendak undang-undang. Di samping itu, majlis ini dari masa ke semasa boleh melantik beberapa orang ahli jawatan kuasa bagi membantu melaksanakan tugas-tugas majlis. Penggubalan rang undang-undang majlis agama ini merupakan satu usaha kerana meningkatkan lagi perkembangan agama Islam negeri Johor serta menjadi detik awal ke arah penubuhan Majlis Agama Islam Negeri Johor. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. 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 Subhanallahil azim. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona Lizara, Syara & IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas & IKIM, Kevin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq temankan anda untuk Aspirasi 10.1. Bagi edisi hari ini, hari Rabu 17 Mei 2023 bersamaan 26 Syawal 1444 Hijriah. Apa khabar untuk anda? Moga baik-baik lagi dan sentiasa kita doakan apa sahaja yang akan datang nanti akan juga mendapat kebaikan yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak dapat kebaikan ni? Jomlah kita usaha sebaik-baiknya dalam kita laksanakan amalan-amalan yang boleh mendatangkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Luke juga Pian yang dapat temankan anda untuk Warna Pagi IKIM. Saya nak teruskan lagi untuk saran kita selama 3 jam sehingga 1 tengah hari nanti. InsyaAllah jam 10.15 pagi ini kita ada rancangan Kelvin Bertanya. Tonton di Facebook juga di YouTube IKIM Media. Dan di awal ni, kita nak beribu dahulu bersama dengan Farid Daniel bersama juga dengan Aiman Siddiq. Lagunya Sejati Cinta. Kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Denganmu aku hidup, tanpamu aku mati. Denganmu ku bahagia, tanpamu ku merana. Denganmu ada cinta, tanpamu
cinta tanpamu hanya duka. Denganmu aku percaya adanya sejati cinta. Cahaya petunjukmu agar menerangi jasadku dalam redha-Mu. Tuhan beri aku merasa kasih dari-Mu yang ikhlas dambakan ku doakan tulusku. Cahaya petunjukmu agar menerangi jasadku dalam redha-Mu. Tuhan beri aku merasa kasih dari-Mu yang ikhlas dambakan ku doakan terusku. Aku hidup, tanpamu aku mati. Perpustakaan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM memerlukan seorang pembantu penyelidik kontrak bagi tujuan menjalankan kerja-kerja pengumpulan data koleksi etika di Perpustakaan IKIM, khususnya koleksi dalam bahasa Arab dan elektronik dalam usaha memperkukuh pembangunan koleksi etika di IKIM. Calon-calon hendaklah berkemahiran dalam bahasa Arab, Inggeris dan lain-lain, kefahaman mengenai ilmu, akhlak dan etika, celik IT serta mempunyai latar belakang akademik dalam bidang sains perpustakaan dan pengurusan maklumat serta ijazah sarjana muda turut mempunyai kelebihan. Antara bidang tugas ialah mengenal pasti koleksi buku-buku etika yang telah dimiliki oleh Perpustakaan IKIM dalam bentuk bahan elektronik iaitu e-book dan e-journal, menyeraikan koleksi buku-buku etika dalam bahasa Arab yang telah dimiliki oleh Perpustakaan IKIM serta memuat naik senarai koleksi etika Perpustakaan IKIM ke dalam IKIM Digital Asset Management (IDAM). Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan atau hubungi talian 03-6204-6374. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Lembah Kelang 91.5 FM. Di dalam pekerjaan, supaya pekerjaan itu menjadi suatu kegembiraan dan boleh membawa kesukaan di dalam pekerjaan dan kehidupan, jangan ada hasad dengki kepada orang lain. Hasad dengki itu mudah untuk difahami dengan SMS. Kalau ada seseorang itu SMS dalam hatinya, maka itu namanya hasad dengki. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Al-hasudu la yasud. Orang yang hasad itu tidak boleh memimpin, malah tidak boleh memimpin dirinya, tidak boleh memimpin rakan sekerjanya dan organisasi di bawahnya. Kerana itu, hindarilah hasad. Kerana hasad itu akan menyebabkan kurangnya produktiviti, kurangnya rasa mesra di dalam pekerjaan dan akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti laman Facebook
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Alhamdulillah, saya Syafiq masih temankan anda untuk Aspirasi 10.1 dan kita nak teruskan lagi bola bicara kita, siaran kita, kuliah kita menerusi rancangan Kelvin Bertanya, dan anda boleh sama-sama juga tonton di platform media sosial kita di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM, dan boleh dengarkan Radio IKIM di aplikasi Audio Plus. Okey, dan kita nak teruskan untuk rancangan ini bersama-sama lagi dengan tetamu kita yang dah pun ada di talian. Tak lain tak bukan, kita nak dengarkan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan yang dah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Dr. HD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar kita, Doktor? Alhamdulillah, sihat. Semoga Syafiq juga sihat di sana. Baik, seadanya. Sikit je, suara je, sikit-sikit. Biasalah suara-suara pagi ni kan. Dia buat serak-serak basah dah. Allah. Macam mana, Doktor? Jadual padat ke, Doktor? Dengan keadaan katanya sekarang sedang menjayakan satu program, katanya? Betul. Masya Allah, sekarang ni memang jadual tu, ialah kalau kita tak uruskan dengan baik, maka dia tetap akan padat juga. Jadi kita uruskan dengan baik, insya-Allah. Semoga waktu tu memberi manfaat, dan insya-Allah kita juga sedang buat satu, ialah untuk memperjuangkan golongan mualaf. Kita ada selera rasa mualaf. Insya-Allah 18 episod, 18 resepi masakan mualaf. InsyaAllah. Okey. Katanya akan disiarkan di TV Al-Hijrah. Betul? TV Al-Hijrah, betul. Boleh setiap hari Ahad jam 8 pagi. Okey, insyaAllah. Boleh sama-sama lah kita ambil manfaat tu kan, insyaAllah, Doktor. Okey. Dan kita nak teruskan lagi, Doktor, dengan tetamu kita, Saudara Kelvin Q. Dia ni kalau waktu raya pun ada, waktu puasa pun ada, dan ada sahaja perbincangan yang boleh sama-sama kita nak terapkan. Apa topik yang kita boleh sama-sama ada kebersamaan, bincang-bincang, faham, memahami antara satu sama lain. Jom, kita nak bersama-sama dengan Saudara Kelvin Q yang dah pun bersedia di talian kita. Dengarkan soalan dari beliau. Silakan. Selamat pagi semua. Hari ini ialah Wednesday sentiasa ceria. Jadi juga selamat pagi kepada Dr. Ezri dan juga DJ Syafiq. Okey. Hari ini punya soalan pula sebab mengenai language. Sebenarnya macam ni, saya faham kalau dalam ibadah untuk kawan-kawan Muslim Islam, kenapa dilakukan dalam bahasa Arab? Kenapa saya pernah dengar bahasa Melayu tapi bahasa Arab secara umumnya, dan untuk memahami mungkin di sekolah lah kita lihat ada kelas bahasa Arab semua kan, itu pada asas, tapi boleh doktor jelaskan kenapa dalam bahasa Arab, kenapa tak dalam bahasa English ataupun umum kan, tengok pada tempat masing-masing. Sebab Tuhan mengetahui niat ataupun setiap insan-insan yang pray, berdoa atau beribadah kan. Jadi kenapa? Dan juga kalau bagi orang Cina yang contohnya dia baru masuk Islam, dia boleh guna bahasa Cina ke untuk beribadah? Contohnya lah mungkin kat Beijing ke kat China kan, dia ada sekelompok, mesti ada, di mana-mana pun ada. Tapi adakah bahasa Arab adalah yang utama yang mereka harus fahami, ataupun dia ada translation, penterjemahan dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Cina sendiri, dan adakah penterjemahan itu qualified, boleh digunakan? Sebab saya rasa macam ingin tahu juga. Saya percaya di mana-mana saja di dunia ni bahasa tu adalah medium perantaraan, tapi tak tahu adakah kekal dengan bahasa Arab walaupun di tempat-tempat lain atau macam mana. So harap Dr. SD boleh bantu untuk terangkan dan kongsi kepada kami semua. Terima kasih. Sama-sama, Brother Kelvin Q. Itu dia soalannya. Masya Allah kan, soalan Kelvin Q ni selalu trigger kita kan, Dr. HD. Buka lagi kan, kita pun terfikir juga macam mana kalau ada sahabat-sahabat mu'alaf mungkin yang baru masuk Islam, yang mungkin tidak dapat berbahasa membaca dalam bahasa Arab mungkin. Jadi Dr. jom kita jawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh saudara Kelvin Q. Silakan Dr. HD.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah kurniakan, Allah berikan, peluang yang Allah sediakan, ruang yang Allah bagi kepada kita. Semoga kita dapat gunakan pada pagi ini untuk mengabdikan diri, untuk meningkatkan amalan, untuk meningkatkan ketakwaan kepadanya, insya-Allah. Apa sahaja perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah, ada peluang, ada ruang, kita rebut. Contohnya pada pagi ini ada peluang untuk kita dengar Radio IKIM. Contohnya dalam kereta ataupun di mana sahaja kita berada, maka kita gunakan peluang itu untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan, insya-Allah. Dan bukan itu saja, kita sebar-sebarkan bagi mereka yang mungkin melihat di media sosial, boleh share, boleh komen, boleh tag kawan-kawan. Kan itu juga sebenarnya adalah ruang untuk kita menambah amal ibadat kita. Kerana satu benda yang kita share, manfaatnya dapat kepada orang lain amalkan, kita juga dapat. Sebab itu hebatnya ganjaran dan pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Terima kasih kepada saudara Syafiq. Subhanallah. Walaupun tekak tu basah-basah tetapi masih lagi merdu. Kan macam kumpulan nasyid orang kata kan. Jadi terima kasih juga kepada Kelvin yang sentiasa bertanya soalan-soalan. Subhanallah, setiap hari kita menunggu soalan Kelvin ini. Kenapa? Kerana soalan Kelvin ini di luar daripada jangkaan. Kita pun tak jangka yang dia akan tanya dalam pelbagai aspek. Ada aspek makanan, ada aspek pakaian, ada aspek ibadah, ada aspek hari ini bahasa. Jadi sebenarnya betul juga kenapa kita kena menggunakan bahasa Arab sedangkan dalam dunia ni ada beribu bahasa. Dan kenapa digunakan bahasa Arab? Apa hebatnya bahasa Arab? Jadi boleh ataupun tidak seseorang itu kalau sekiranya dia tidak boleh berbahasa Arab, jadi adakah dia tak perlu beribadah? Ini persoalan-persoalan yang bukan saja kepada mereka yang nak masuk Islam, mereka yang nak mengenal Islam dan orang Islam itu sendiri, maka bertanya-tanya kenapa kita hari ini nak menggunakan bahasa lain sedangkan kita ada bahasa sendiri. Jadi insya-Allah soalan itu kita akan kupas, kita akan jawab dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting adalah dalam ekosistem Radio IKIM ni, yang paling penting adalah pendengar-pendengar setia Radio IKIM. Semoga Allah merahmati, meredai, insya-Allah sentiasalah mendengar Radio IKIM. Semoga ia memberi manfaat kepada diri kita dan kepada orang lain, insya-Allah. Sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang bahasa ini, sebenarnya bahasa ini dia kalau dalam ilmu disebut sebagai satu ilmu yang sangat penting. Bahasa ni adalah salah satu perantaraan untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Dengan menggunakan bahasa, walaupun ada dalam kalangan masyarakat kita yang Allah uji dia tidak boleh bercakap, tetapi di sana ada juga bahasa mereka sendiri, iaitu bahasa isyarat. Mereka ni belajar bahasa isyarat, kan? Belajar bahasa isyarat supaya bila mereka bercakap, orang yang dia nak sampaikan sesuatu kepada orang lain itu, orang lain tu akan faham. Bahasa isyarat. Jadi bahasa isyarat ni dia macam yang kita sebutlah, dia bahasa juga. Daripada segi pergerakan, mungkin jari, mungkin memek muka dan sebagainya lah. Kan, kalau di Morocco pun, kalau ustaz yang belajar di Morocco, dia ada bahasa-bahasa isyarat menggunakan muka sahaja. Kan, macam kalau kita jugalah, kalau ingat tak dulu zaman-zaman kita kecil, pak kita, kalau dia terbeliak biji mata, kita tahu, jangan buat. Itu bahasa isyarat. Kan? Seram tu doktor. Waktu tu seram pun, jangan main-main. Dia terbeliak sikit biji mata dia. Jadi jangan main-main, buat siap. Itu bahasa juga sebenarnya. Itu daripada bahasa isyarat. Tetapi yang kita nak masukkan pada pagi ini, insya-Allah, bagaimana cara berkomunikasi antara manusia dengan perantaraan kita menggunakan satu bahasa, language, iaitu bahasa Arab. Jadi kenapa bahasa Arab ni penting? Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih bahasa Arab untuk dijadikan bahasa di dalam ibadah dan juga
bahasa yang dituturkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab? Ini persoalan-persoalan yang sama juga persoalan yang disebutkan oleh Kelvin tadi. Supaya kita memikirkan kenapa bahasa Arab ini juga disebutkan sebagai bahasa syurga. Baik, untuk menjawab perkataan ataupun pertanyaan saudara Kelvin dan persoalan-persoalan yang berada dalam minda kita, dalam diri kita, maka Ustaz nak kupaskan di dalam surah Yusuf ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini mukaddimahnya. Allah menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Surah Yusuf ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyebut, sesungguhnya kami menurunkan kitab itu sebagai Al-Quran yang dibaca dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang fasih. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dalam ayat yang lain dengan bahasa Arab yang jelas, lagi nyata, lagi terang. Jadi fahamilah kita bahawa kita dah faham bahawa penggunaan bahasa Arab itu adalah disebabkan bahasa yang terang, bahasa yang jelas, bahasa yang nyata, supaya apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dapat kita fahami dengan mudah. Kerana itu kita menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi dan juga bahasa untuk kita melakukan beberapa amal ibadat di dalam Islam. Baik, kalau kita pergi pula di dalam surah Ibrahim ayat yang keempat, maknanya yang pertama penggunaan bahasa Arab adalah kerana bahasa Arab itu merupakan bahasa yang jelas, nyata, mudah difahami. Yang kedua, disebabkan diturunkan bahasa Arab ini, maknanya ada beberapa ibadah. Ni secara umumnya, secara mukaddimahnya kita nak bagi tahu penggunaan bahasa Arab ini disebabkan Nabi yang terakhir Allah Subhanahu wa taala utuskan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Nabi ataupun Rasul yang wajib kita ketahui, Nabi ada banyak, tetapi Rasul yang wajib kita ketahui, yang kita kena imani dan kita kena yakin adalah 25 Rasul. Yang tu kena kalau tak hafal tu kena tengok kumpulan Rehan, dia ada buat satu nasyid kan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Macam itulah sampailah habis, sampailah Muhammad kan. Sedap Doktor. Boleh cuba. Boleh buat album Boleh masuk grup nasyid. InsyaAllah. Tapi suara latar. Dia suara bass. Okey tu. Silakan Doktor, teruskan. Baik. Ya. Baik. Bila kita sebut mengenai nama-nama Rasul gini, bererti Rasul yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utuskan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan dalam kalangan mereka-mereka yang berbahasa Arab. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ibrahim ayat yang keempat. Ikut sama-sama dengan ustaz ni, maknanya faham betul-betul. Yang pertama diturunkan dalam bahasa Arab disebabkan Allah terangkan bahasa Arab ni nyata, jelas, terang. Nanti kita akan bagi contoh. Kemudian yang kedua diturunkan dalam bahasa Arab kerana apa? Kerana Nabi SAW adalah berbangsa Arab. Antara rasul-rasul ni antaranya adalah baginda Nabi SAW berbangsa Arab. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ibrahim ayat yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum fayudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala menyebut, dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Di situ kita kena pegang. Allah utuskan Nabi SAW yang berbangsa Arab dalam kalangan Arab pada ketika itu dengan bahasa kaumnya. Untuk apa? Allah terangkan. Allah jelaskan dalam ayat ini agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka
maka Allah menyesatkan sesiapa yang Allah kehendaki, dan Allah berikan petunjuk kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, kita faham bahawa bayangkan sekiranya nombor 2 ni Allah turunkan kepada Nabi SAW Al-Quran yang dalam bahasa Melayu, contohnya dalam bahasa Melayu kepada bangsa Arab. Sudah pasti orang-orang Arab akan menolaknya. Disebab apa? Disebabkan permulaan itu permulaan satu benda yang jangkal, yang tak dapat orang nak faham tentang apa yang Nabi SAW nak cuba sampaikan. Permulaannya. Sebab itu apabila permulaan Allah turunkan, memang Allah turunkan Al-Quran ini baginda Nabi untuk rahmatan lil alamin, untuk sekalian makhluk. Maksudnya untuk sekalian manusia. Tetapi pada permulaannya itu diturunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dalam kalangan yang Nabi SAW duduk itu adalah mereka yang fasih dalam bahasa Arab. Bukan itu saja, mereka ini champion dalam bahasa Arab dengan bahasanya, dengan syairnya, dengan puisinya, dengan bahasa-bahasa yang halusnya. Sebab itulah Al-Quran diturunkan dalam bahasa yang tak boleh orang kritik. Kalau diturunkan dalam bahasa, Kelvin, kalau diturunkan dalam bahasa selain daripada bahasa Arab, sudah pasti orang akan tentang, orang akan kritik, dan orang tidak faham pada asasnya dalam kalangan mereka-mereka yang nak mengetahui tentang Islam pada awalnya. Kerana penyebaran agama Islam bermula di Mekah, kemudian pergi ke Madinah, kemudian tersebar di serata, sehinggalah tersebar di seluruh alam selepas daripada itu. Dan itulah pada permulaannya mestilah dimulakan dengan bahasa kaumnya, iaitu baginda Nabi SAW, seorang Rasul daripada kalangan bangsa Arab, sudah pasti diturunkan dalam bahasa Arab untuk menerangkan tentang hukum hakam. Dan apabila tersebar, maka sudah pasti makin mudahlah orang nak mempelajari bahasa Arab kerana kepentingan dalam agama itu ada. Itu permulaan asasnya. Baik. Sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita terangkan mengenai tentang bahasa Arab lagi, kan? Bila kita tentang kelebihan bahasa Arab ini, suka Ustaz nak bacakan, saya nak sebutkan mengenai satu kajian, orang mengkaji kenapa bahasa Arab ini sangat luar biasa. Baik, yang pertamanya kita lihat, bahasa Arab ini melebihi ada 12 juta patah perkataan. Maksudnya, dia ada lebih daripada 12 juta. Melebihi. Contoh, kalau kita tengok perkataan, satu perkataan cuma ubah baris, bertukar makna dan maksud. Kalau kita sebut ra, huruf jim dan huruf lam. Kelvin, fokus dengan saya Kelvin, saudara Syafiq dan sahabat-sahabat pendengar. Kalau kita sebut rajulun. Bila kita sebut rajulun, dibunyi ra jim lam, rajulun, iaitu makna dalam bahasa Melayu adalah lelaki. Kalau kita sukunkan huruf jim, rijlun, tadi rajulun lelaki, rijlun kaki. Nampak? Perkataan yang sama, huruf yang sama, ra jim lam. Rajulun lelaki, rijlun kaki. Kan? Lelaki kaki. Jadi kaki. Bila kita tahu rijlun kaki, rajulun lelaki. Nampak? Situ sahaja dah ada dua makna apabila bertukar baris. Itu sahaja. Pertukaran baris. Okay, kita bagi satu lagi contoh. Imra'atun, kata kita sebut mar'atun, mim, ra, alif yang ada hamzah tu, ta marbutah. Mar'atun, perempuan. Kalau mim itu, kalau tadi atas, baris atas, mar'atun. Kalau mir'atun, cermin. Mir'at, cermin. Jadi perempuan sinonim dengan cermin. Mar'ah, perempuan, mir'ah, cermin. Mar'ah, perempuan, mir'ah, cermin. Nampak? Huruf yang sama, pertukaran baris
menyebabkan pertukaran makna dan maksud. Itu sebab kayanya bahasa Arab, kerana itulah kita apabila mempelajari bahasa Arab, vocab dia yang sangat banyak, yang sangat hebat. Maknanya apa yang kita nak terangkan dalam pelbagai bahasa ni semua ada. Ini kajian. Contoh kita kata kan, kalau kita nak kata Nabi SAW, Nabi ni dah menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab ni sebut pendek je, tapi maknanya sangat hebat. Contohnya dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa? Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Bahasa Arab pendek. Ihfazillah yahfazka. Ihfaz ini bukan sahaja menjaga. Kan? Bukan sahaja menjaga. Kita terjemahkan perkataan itu saja. Yang itu kita sebut ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga. Jadi kita akan tanya, nak jaga Allah ni macam mana? Kan? Nak jaga Allah ni macam mana kita nak jaga, dan Allah jaga kita macam mana? Kan susah. Tetapi bahasa Arab dia mudah. Terus kita akan faham. Penjagaan ihfaz itu bukan saja penjagaan pelihara. Penjagaan. Kan? Kena fokuskan. Maksudnya kena memerhatikan betul-betul. Itu sebablah bahasa Arab pendek perkataan. Tetapi kalau kita nak syarah berjela-jela. Kerana itulah dia boleh masuk dalam kepelbagaian bahasa. Itu sebabnya, Kelvin, ini baru mukadimah Kelvin, supaya kita faham kenapa penggunaan bahasa Arab digunakan. Dan bukan itu saja. Kalau kita lihat, contohnya perkataan asad, singa. Kan? Singa ini, perkataan singa, ada lebih 500 nama. Singa saja, kita singa je lah. Kan, singa. Dia ada lebih, satu je lah. Dia ada lebih 500. Ataupun cinta, kalau kita sebut cinta kan. Kan, dia ada martabat. Sebut, kalau singa ni orang, biasalah singa. Tapi cinta, dia ada asyik. Asyik yang kita, asyik tu lah kan. Asyik tu, dia ada hub. Dia ada cinta. Dia cinta ni pula, dia perkataan cinta, tetapi dia ada martabat dia. Kawan, kalau kita kawan lah. Dia ada perkataan kawan itu, ada pelbagai perkataan dalam bahasa Arab yang menunjukkan kepada kawan. Sebab tu vocab dia banyak. Dan setiap perkataan itu berbeza. Contohnya, sadiqi, kawan. Sahbi, kawan aku lah. Sadiqi, kawan aku. Sahbi, kawan aku. Sadiq dengan sahbi itu berbeza. Walaupun makna kita kawan lah. Tetapi kawan itu mungkin kalau kita terjemahkan sahabat. Tetapi sahabat ni kita anggap kawan lah. Kawan, sahabat. Dia tak ada pencerahan yang terlalu detail. Tetapi dalam bahasa Arab, kawan lain, sahabat lain. Rafiq, teman juga, lain pula. Perkataan rafiq lain. Sebab itu perkataan bahasa Arab, Kelvin, dia bahasa yang sangat kaya, yang sangat halus, yang sangat detail. Jadi bila kan Kelvin, bila kita nak mengangkat satu martabat agama ini, dia mesti bahasa tu semua satu universal akan faham mengenai bahasa yang ingin disampaikan. Dan walaupun begitu, Islam tidak menghalang bahasa lain. Tidak menghalang bahasa lain. Sebab tu kalau kita lihat, ada satu kisah yang mana di dalam hadis Nabi SAW, sebuah kisah daripada riwayat Abu Daud, yang mana Zaid bin Thabit, sahabat Nabi SAW, meminta untuk Zaid bin Thabit mempelajari tulisan orang-orang Yahudi, dan Zaid bin Thabit pada ketika itu dia belajar. Dan kata para alim ulama, belajarnya dalam bahasa Yahudi supaya apa? Supaya berdakwah. Sebab tu peri pentingnya bahasa Islam, diturunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, Nabi bertutur dalam bahasa Arab, ada beberapa ibadah yang kita melakukan dalam bahasa Arab, tetapi dalam masa yang sama, Islam tidak menghalang kepelbagaian bangsa, kepelbagaian budaya, kepelbagaian bahasa sendiri. Buktinya, Nabi minta kepada Zaid bin Thabit untuk dia pelajari bahasa Yahudi, dan dalam masa 14 hari, Zaid bin Thabit menguasai bahasa Yahudi. Saya ada kawan.
Ini cerita betul ni. Ini bukan cerita direka tak. Cerita kawan saya dulu belajar di Kelantan. Ada kawan namanya Muhammad lah. Namanya Muhammad. Orang panggil Muhammad. Dia berbangsa Afrika. Bangsa Afrika. Dia belajar bahasa Melayu dalam masa 6 bulan fasih. Bahasa Melayu Kelantan pula tu. Orang Kelantan pula. Dia boleh sebut bahasa Kelantan. Boleh bertutur dalam bahasa Melayu Kelantan 6 bulan. Tapi boleh tak kalau kita hari ni nak menguasai bahasa Arab benar dengan betul dalam masa 6 bulan? 6 bulan susah sebab dia ada pelbagaian. Kalau kita kan bahasa Arab kalau tak ada baris berterabur kita. Kan? Cuba Al-Quran tu tak ada baris, berterabur. Ada baca atas, baca bawah, dengung tak dengung semua. Yang ada baris ni pun berterabur, yang tak ada baris lagi berterabur. Betul tak? Jadi kalau bahasa Melayu ni dia senang. Kalau kita kata, contohlah kita kata lelaki, eja, L-E-L-A-K-I, lelaki. Cara mana kita baca, cara itulah kita sebut. Kan tidak jadi masalah. Tetapi dalam bahasa Arab ini, cantiknya bahasa Arab, indahnya bahasa Arab, lembutnya bahasa Arab, sehingga kalau kita baca Al-Quran tak pernah bosan. Bacalah beribu kali, kita tak pernah rasa bosan. Dan buktinya Kelvin, buktinya Ustaz akan sambung selepas daripada ini. Kita berehat seketika. Ustaz nak sambung satu cerita yang terjadi di Jerman. Ini seorang pendakwah, dia berdakwah. Lelaki ni dia berdakwah dan ada seorang padri yang dia rasakan satu kepelikan. Apa rasa kepelikan? Yang ni yang kita akan sambung dan insya-Allah kita akan juga akan menyentuh, iaitu adakah semua ibadat dalam bahasa Arab sehingga menyukarkan orang-orang yang baru masuk Islam ataupun nak mengenal Islam kena menguasai bahasa Arab. Jadi jangan ke mana-mana insya-Allah selepas ini. Baik, Dr. HD, kita akan sambung selepas ni. Kita nak berehat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kalau ada soalan, pertanyaan juga boleh hantarkan ke talian WhatsApp Ponti 011-2904-004. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Radio sentiasa memberi anda lagu-lagu yang terbaik. Pastinya dia tahu segalanya. Sudah dunia ini panas, ku terleka selalu. Hidup matiku mengharap keredaan. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islam. Masjid Zahir Kedah. Masjid Zahir dibina pada tahun 1912 atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Masjid ini terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar Kedah. Dikenali juga sebagai Masjid Raja kerana terletak di perkarangan Istana Pelamin. Sebelum pembinaannya, tapak masjid ini adalah tanah pusara wira-wira Kedah yang gugur semasa mempertahankan Kedah dari serangan Siam pada tahun 1821. Di belakang Masjid Zahir terdapat kompleks bangunan Mahkamah Syariah dan pusat pendidikan asas kanak-kanak. Masjid Zahir merupakan masjid tercantik di Malaysia dan nombor 4 tercantik di dunia. Reka bentuknya dipengaruhi oleh seni bina Moorish dan Mogul. Masjid Zahir juga dihiasi dengan satu kubah utama dan diikuti 5 kubah mewakili 5 rukun Islam. Rekaannya juga mirip sebuah masjid di Langkat, Sumatera Utara, Indonesia. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islam.
Kembali bersama IKIM Inspirasi Informa Islami. Saya Syafiq masih temankan anda untuk Aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Kelvin Bertanya. Kita ada Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan dan juga saudara Kelvin Q yang hari ini kita bincang berkaitan tajuk kita penggunaan bahasa dalam ibadah. Dan anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Dan kita nak sambung lagi bicara kita, Doktor. Sebelum berehat tadi, ada Doktor berikan clue cerita yang berlaku di Jerman. Apa yang berlaku kat sana, Doktor? Jom kita nak teruskan lagi, Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Syafiq, kepada Kelvin, kepada semua sahabat-sahabat setia pendengar hidup Ukil. Semoga Allah merahmati dan meredai, insya-Allah. Baik. Cerita ni disebutkan oleh seorang pendakwah. Dia berdakwah di merata di Eropah dan satu hari dia masuk di satu perkampungan di Jerman. Dan bila dia masuk di satu perkampungan Jerman itu, di pekan kecil tu ada seorang padri, dia sedang sedang bercakap ataupun sedang menyampaikan hujah-hujah mengenai tentang agama Kristian. Pendakwah ni, syekh ni, dia pergi dengar. Dia duduk, dia dengar. Bila dia dengar, orang yang padri ni, bila dia dengar, dia tengok ada orang yang luar daripada ni lagi semangatlah dia bercerita. Lalu dia tanyakan kepada syekh ni, padri ni tanya kepada syekh ni, cerita betul yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Arifi. Hidup lagi dia sebutkan kisah ni. Dia kata kepada syekh ni, padri ni dia sebut kepada syekh, percayakah kamu kepada Nabi Isa? Maka syekh ni kata, aku percaya lebih daripada apa yang kau percaya. Percayakah apa yang dibawa oleh Nabi Isa, iaitu kitab Injil? Maka syekh ni kata, aku lebih mempercayai kitab Injil lebih daripada engkau mempercayai. Betul, kita wajib beriman kepada kitab Injil yang didatangkan kepada Nabi Isa pada ketika itu. Kan? Kemudian Nabi Isa, kita wajib beriman kerana dia merupakan 25 Rasul yang wajib kita beriman kepada Rasul-Rasul dan menjadi rukun iman. Maka ketika mana padri itu nak sambung, syekh ni kata, sebentar, sebelum kau nak sambung, kan, sebab dia lah makin rancak, dia tengok, oh ini mungkin makin mudah nak berbicara. Dia kata, jom kita pergi kedai kopi, kita bersembang. Bila sampai ke kedai kopi, Syekh Abdul Rahman Al-Arifi ni, dia duduk dengan padri itu dan ada penterjemah lah. Dia tak boleh bahasa Jerman tetapi dia ada penterjemah. Lalu dia kata kepada padri ni, dia kata, boleh tak sebelum kita berbicara, kita nak test, ujian dahulu. Ujian pendengaran, kan. Jadi dia kata, kau boleh tak bagi tahu kepada aku dua jumlah ni. Syekh Abdul Rahman sebut kepada padri ni, dia kata, aku nak beri tahu kepada kamu dua ungkapan, dua jumlah yang berbeza dan kau pilih mana satu jumlah yang kau rasakan ia hebat, luar biasa. Maka kata padri, boleh, tidak jadi masalah. Syekh Abdul Rahman Arifi, dia kata, pernahkah kau mendengar bahasa Arab sebelum daripada ni? Kata padri itu, tidak. Aku tidak pernah pergi negara Arab, aku pun tak pernah dengar secara formal bahasa Arab ni. Dia kata, baik, kalau macam tu tak ada masalah. Maka Syekh Abdul Rahman Al-Arifi ni, dia bagi dua jumlah. Jumlah yang pertama, dia sebut, tasabbar ala muril jafa min muallimin, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, wa man lam yazuk murra ta'allum sa'atan, tajarra' dhullal jahli, tula hayatihi. Dia bacalah dengan keadaan macam taranum. Kan? Macam taranum. Kemudian jumlah pertama selesai. Jumlah kedua, dia baca. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Sampai habis dia baca dua jumlah. Lalu Syekh Abdul Rahman Al-Arifi bertanyakan kepada padri itu. Dia kata, kamu dah dengar dua jumlah? Dia kata, saya sudah mendengarnya. Baik, mana satu jumlah yang kau rasakan dia ada sesuatu yang luar biasa? Kata padri ini, jumlah yang pertama itu aku rasakan seperti ada sesuatu yang tak sedap didengar. Dan aku rasakan dia adalah jumlah yang biasa. Adapun jumlah yang kedua, aku rasakan dia luar biasa. Kerana apabila kau baca, dia bukan sahaja sampai ke pendengaran aku macam tadi, dia sampai ke pendengaran saja aku dengar.
Tetapi jumlah yang kedua, dia masuk sehingga ke dalam hati aku. Menembus dalam hati aku. Jadi, kata Syekh Abdul Rahman Al-Arifi, jumlah yang pertama merupakan syair Arab, jumlah yang kedua merupakan bahasa Al-Quran yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya apa yang berlaku? Akhirnya Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, akhirnya Qadri tadi mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disebabkan apa? Bahasa Arab itu tadi. Sebab itu kita tak pernah rasa bosan. Kita tengok Al-Quran rasa sejuk mata. Kita tengok sahaja bahasa, bukan sahaja baca, tengok sahaja dengan bahasa kesenian bahasa Arab. Kan kalau kita tengok tulisan-tulisan, hari ni kalau kita tengok berapa khat, berapa banyak khat yang kita ada. Sampai kadang-kadang setengah khat tu kita nak baca pun payah. Melainkan orang yang berilmu boleh baca. Kita nampak macam ulat gonggok. Kan dia berpusing. Tetapi sebenarnya itu ada kesenian. Sebab itulah sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah. Itulah pentingnya bahasa Arab. Baik. Kita pergi kepada soalan Kelvin tadi. Adakah ibadat ini perlu dalam bahasa Arab? Baik. Sebenarnya Kelvin, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim yang sangat terang dan sangat jelas dan sangat nyata. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati, tidak akan membebani seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Itu surah Al-Baqarah. Kemudian dalam surah At-Taghabun ayat 16. Allah sebut fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan kemampuan kamu. Sebab itu mereka yang baru masuk Islam ataupun mereka yang baru belajar tentang agama Islam, di sana ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada mereka yang baru masuk Islam. Ini dalam hukum fiqh. Sebab tu Kelvin, tak semua ibadat menggunakan bahasa Arab. Contohnya kita berdoa, tak semestinya kita berdoa dalam bahasa Arab. Kita boleh berdoa dalam kepelbagaian bahasa. Kelvin boleh berbahasa Inggeris, Kelvin boleh berbahasa Cina, kalau sahabat-sahabat yang lain boleh bahasa Urdu, boleh bahasa Tamil, boleh bahasa, kalau di Eropah tu bahasa Rusia, boleh berbahasa Perancis punya bahasa, Spain, apa pun sahaja. Sesungguhnya hebatnya Allah mengetahui dan Allah mendengar. Sebab itu Allah sebut apa? Innahu sami'ul basir. Allah mendengar dan Allah melihat. Dan Allah ni mengetahui. Jangan kata bahasa. Kita tak berbahasa pun, apa yang kita niatkan semuanya Allah ketahui. Allah tahu. Sebab tu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Kelvin, kan? Ada orang hari ni kalau kita tengok kan, bila dia bercakap dengan bahasa yang tersusun, dengan bahasa yang elok, kita akan tertaut tak dengan dia? Kita akan tertaut dengan bahasa yang dia susun. Kalau kita tengok bahasa Melayu kita yang dululah, kan? Bahasa kita sekarang ni dia campur bro, sihat bro. Dia bro je. Tu yang ada kata kau bro kan aku. Kan? Kadang-kadang kalau kita hari ni bahasa, sudahkah saudara? Kan? Kita punya bahasa dulu ni, saya pun tak reti lah. Tetapi kalau kita dengar bahasa Melayu dulu, kita rasa lembutnya orang-orang Melayu dengan bahasanya yang lemah lembut, dengan orang kata dengan pergerakan, dengan kesopanan, itu budaya kita. Jadi kita pun tertarik. Apatah lagi kalau kita tengok bahasa yang lagi lembut adalah bahasa Arab, yang kadang-kadang penggunaan itu bila kita translatekan dia rasa kasar, tetapi bahasa Arab ni ada lagi lembut. Dia ada lagi perkataan-perkataan yang lembut yang kita sebut itu kita rasa menjentik jiwa dan hati kita. Dan Kelvin dan sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah, bila kita sebut, tak semua ibadat yang kita sebut tadi dia menggunakan bahasa Arab. Tak semua ibadah. Sebab tu bila kita sebut ibadah-ibadah ni ada, kalau kita sebutlah dalam contohnya bersedekah, ibadat bersedekah, tak perlu dalam bahasa Arab. Korban tak perlu dalam bahasa Arab. Kita beli, kemudian kita niat untuk korban, tak ada masalah.
Tapi dalam solat pun hanya dia ada terbahagi, Kelvin. Dalam solat dia ada rukun terpecah kepada 3 rukun. Rukun fi'li, dia ada rukun fi'li, dia ada rukun qauli, dia ada rukun qalbi. Kan? Rukun qalbi itu adalah rukun hati, rukun fi'li adalah rukun perbuatan, kan? Rukun qauli adalah rukun perkataan. Maka kalau rukun perkataan ini ada 5 je, Kelvin. Apa dia? Iaitu takbiratul ihram, ungkapan Allahu Akbar. Mudah. Kemudian ni dalam solat. Kemudian yang kedua yang perlu dalam bahasa Arab itu, yang kedua surah Al-Fatihah. Kan, surah Al-Fatihah. Kemudian tahiyat akhir. Kemudian selawat atas Nabi. Kemudian salam yang pertama. 5 itu saja disebut sebagai rukun qauli yang perlu kita dengar dan kita perlu baca dengan terang lagi jelas. Baik, sahabat-sahabat pendengar, kalau sekiranya mereka yang baru masuk Islam ataupun mereka mungkin dah masuk Islam tapi tak boleh dalam berbahasa Arab, maka di sana ada ruang. Ruang yang pertama, Islam suruh kita menuntut ilmu. Maksudnya kita usaha belajar. Banyak ilmu kita boleh belajar. Takkanlah bahasa Arab, kalaulah bahasa yang spesifik dalam ibadat-ibadat tertentu macam tadi, kita tak boleh belajar Fatihah. Kan kalau kita ulang pun boleh. Lagu kita boleh hafal. Kan lagu Siti Nurhaliza punya panjang boleh hafal. Contoh kan. Lagu macam-macam lagu kan. Macam-macam lah lagu-lagu yang ada sekarang ni kita boleh hafal lirik. Sekarang ni lagu yang popular kuda yang mana anda senangi. Lagu kuda pun boleh kita hafal kan. Jadi takkanlah kita tak boleh nak menghafal surah Al-Fatihah. Tetapi walaupun begitu, Islam sekiranya dia baru masuk Islam, Kelvin, nampak kan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mengasih lagi Maha Mengetahui. Jadi apa yang disebutkan oleh para alim ulama, sekiranya dia tak boleh menghafal dalam keadaan dia baru masuk Islam ataupun baru nak belajar, maka dia boleh tengok perkataan itu. Maksudnya dia boleh tengok solat sambil melihat contoh ada kertas ke ataupun Al-Quran ke, dia boleh untuk membaca surah Al-Fatihah. Ustaz, kalau tak boleh baca, dia tak boleh baca langsung. Itu kalau dia boleh baca. Yang ni dia tak boleh baca. Tadi boleh baca tapi dia tak hafal. Yang ni tak boleh baca langsung dan tak boleh hafal. Maka dia boleh zikir. Contohnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kata ulama, kadar bacaan panjangnya, bacaan panjang membaca Al-Fatihah. Kalau membaca Al-Fatihah kadarnya 30 saat, maka dia zikirlah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pendek je. Ataupun apa sahaja zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dalam hukum fiqh khas kepada mereka yang baru mengenal Islam, baru nak belajar tentang Islam. Maka zikir itu pada kadar 30 second, kadar membaca surah Al-Fatihah. Ustaz, bacaan tu pun dia tak boleh. Islam turunkan lagi. Maka dia ikutlah imam. Maksudnya dia dalam keadaan senyap, dia ikut imam sekadar apa yang dia mampu. Nampak? Begitu pentingnya Islam, tapi dia kena usahalah, kena belajar. Kan? Dan banyak, alhamdulillah, saya sendiri usahakan untuk menyantuni golongan mu'alaf, anak-anak mu'alaf ini. Maka kita lihat mereka yang tak boleh baca Quran dah boleh baca Quran. Kan? Boleh dah menghafal sedikit dalam surah Al-Fatihah, surah-surah. Jadi sebenarnya tidak ada alasan. Kita boleh mencipta 1001 alasan sekiranya kita mampu dan kita mahu mencipta alasan. Sebab tu, Kelvin, tak semua ibadat yang memerlukan bahasa Arab, tetapi sekiranya kita hari ini, Kelvin, mempelajari bahasa Arab, sudah pasti kita akan rasa cinta kepada bahasa yang mempunyai vocabnya sangat banyak, bahasanya lembut, bahasanya